Kemudian terkadang membatalkan pahala amal dan membatalkan pahala amal. Dan yang lainnya membatalkan gandanya. Terkadang membatalkan pahala, ni pahala amal. Dan yang lainnya yakni dan ketika yang lain membatalkan gandanya ganda amal. Gitu. Dan yang lainnya yakni dan ketika yang lain membatalkan gandanya ganda amal. Gitu. Kan contoh ujuk terdahulu kan ada pandangan dibatalkan amal terus. Ada pandangan amal tak batal, pahala amal tak batal, tapi dibatalkan ganda. Makna hak pahala hak satu tu ada, ganda 10, ganda 70 tak ada. Di ganda tak lebihnya, ganda tak lebih, ganda 10 daripada 1 ganda 10, ganda 70, hak tu hak lebih. Dengan ujubnya dia hanya boleh pahala hak asal, ganda tak ada. Tu terkadang membatalkan pahala amal lah, habis tak ada pahala amal. Dan yang lain yakni dan ketika yang lain membatalkan gandanya ganda amal. Itu bicara bab gugur ni, gugur amal. Gugur amal, gugur pahala amal. Dengan dibatalkan akan manfaat amal. Yang manfaat amal tu terkadang daripada amal ibadah dia, dan terkadang dengan sebab dia tu. Itu manfaat amal. Dan sawab itu, sawab tu pahala lah. Dan sawab itu iaitu pahala. Apa dia pahala? Manfaat tu khabar. Manfaat yang menghukumkan dia di manfaat balas perbuatannya, yang menghukumkan dia, yang menghukumkan oleh manfaat balas perbuatannya dengan ainnya, dengan ain perbuatan, dan qara'innya yakni tandanya tanda perbuatan, dan ahwalnya ahwal perbuatan. Dan sawab itu manfaat yang menghukumkan dia balas, menghukumkan dia ke manfaat balas, oleh balas perbuatan dengan ainnya, ain perbuatan. Jadi pahala-pahala ni manfaat faedah yang menghukum ia manfaat balas perbuatannya oleh balas perbuatannya dengan ainnya, dengan diri perbuatan tu. Menghukumkan makna melazimkan dia dimanfaat oleh balas perbuatannya dengan ain perbuatan. Itu dia pahala. Pahala ni manfaat faedah yang menghukumkan dia balas perbuatannya, menghukumkan balas perbuatannya. Dia tak ada dalam hak Arab tu, yang menghukumkan oleh perbuatannya dengan ainnya, ain perbuatan, dengan diri perbuatan, menghukumkan dia balas perbuatannya. Manfaat sawab ni pahala. Apa sawab ni? Manfaat
faedah yang menghukumkan akan manfaat ni oleh balas perbuatan dengan ain perbuatannya, dengan diri perbuatan. Menghukum ni mana menghendaki, melazimkan. Pahala ni oleh balas perbuatannya dengan ain, dengan diri perbuatan. Maksud dia mudah je, ayat tu payah. Mana apa pahala-pahala ni? Pahala ni manfaat, faedah yang mana dengan pahala ni akan dibalaskan perbuatan kita dengan diri perbuatan kita tu. Dengan ain, dengan diri perbuatan kita, kita dapat balasan. Dapat faedah, Tuhan balas. Itu sawab pahala. Itu sawab pahala. Pahala-pahala ni satu manfaat, faedah yang menghukumkan, yang melazimkan dia balas perbuatannya. Balas perbuatan kalau ada pahala tu. Perbuatan dengan ain perbuatan, dengan diri perbuatan dia tu. Dengan diri perbuatan. Dan qara'in, yakni tandanya tanda perbuatan, alamat. Dan ahwalnya, kelakuan perbuatan. Maknanya pahala ni akan dibalas dengan diri perbuatan tu, dengan diri perbuatan, dan dengan tandaan alamat perbuatan, dan juga dengan kelakuan kita dalam kita buat ibadah tu. Perbuatan tu ibadah kita lah. Dengan diri perbuatan amal kita, Tuhan akan balas. Mana? Dengan sawab tu lah pahala. Itu manfaat dia, kegunaan dia. Dengan tandaan alamat dalam kita buat melakukan perbuatan kita, dengan kelakuan kita ketika melakukan perbuatan amal ibadah, semua tu akan dapat manfaat yang mana akan dibalaskan dengan perbuatan kita tu. Ahwal perbuatan kita lah macam mana ahwal. Kalau semayang macam mana ahwal kita tu. Rokok dia sempurna, sujud dia sempurna, itu semua akan dapat balasan belaka tu. Dapat manfaat, Tuhan akan balas. Ain dia semayang. Ada ni. Kelakuan dalam kita buat ibadah tu pula. Macam contoh ginilah. Ain perbuatan baca Quran. Tapi ahwal kelakuan dia macam mana? Baca Quran dengan lagunya, dengan dalam ahwal baca Quran. Semata-mata ain baca Quran, dapat manfaat dah, Tuhan akan balas. Itu pahala, Tuhan akan balas. Tapi macam mana ketika melakukan perbuatan baca Quran? Ahwal dia macam mana? Apa yang disunatkan ketika baca Quran? Itu ahwal dia. Hak ain, perbuatan ain amal, tu Tuhan balas dah. Ada ni. Itu sawab. Pahala ni manfaat, faedah yang menghukumkan dia, yang menghendaki, yang melazimkan dia oleh balas akan perbuatan dia tu. Dengan sama ada ain diri perbuatan ke, dengan qara'in tanda perbuatan, alamah dalam perbuatan, dan juga dengan kelakuan dia di dalam beribadah kepada Allah dalam perbuatan dia tu. Itu sawab. Dan tad'if ni ganda. Dan tad'if yakni ganda. Sebab terkadang dibicara berkaitan dengan gandaan amal, kemudian dibatalkan gandaan amal. Ada dibatalkan pahala amal, ada dibatalkan tad'if dia, gandaan dia. Apa dia tad'if? Ganda-ganda ni apa dia? Dan tad'if yakni ganda, iaitu tad'if, iaitu ganda, dilebihkan atas ini, yakni atas pahalanya. Tu ganda. Maknanya pahala asalnya banyak ni, dilebihkan atas ini,
atas pahala. Hak asal pahala dia. Kalau kata asal pahalanya satu. Ini pahala lah. Atas ini atas pahala. Mana apa? Pahala satu. Tad'if ganda. Ganda atas lebih satu tu lah. Ganda 10 ke 70 ke. Itu tad'if. Dan rozanah. Dan rozanah. Yakni tetap. Dan rozanah. Yakni tetap atas suatu amal. Dia sebelum ni dia tak sebut dengan bahasa Arab. Di penghujung ni disebut dengan bahasa Arab. Jadi payah pula jadinya. Macam sawab. Sebenarnya tak sebut sawab, sebut pahala. Tad'if. Sebenarnya tak sebut tad'if, sebut gandaan pahala. Ni zayanah ni pula ni. Mana apa ni? Zayanah yakni tetap atas suatu amal. Tetap atas suatu amal. Dia tetap ni zayanah ni berat pahala amal tu. Berat pahala amal. Berat pahala amal. Tapi sebut sini tetap. Yakni dilebihkan. Ditambahkan yang hasil dengan yang menghukumkan tandanya tanda amal dan kelakuannya kalau amal yang lain, seperti membaikkan pada seorang daripada ahli khair, kemudian kepada dua ibu bapaknya, kemudian kepada satu nabi daripada anbiya. Dan zayanah yakni tetap atas suatu amal. Tetap atas suatu amal. Mana tetap ni berat atas suatu amal. Yakni dilebihkan, ditambahkan yang hasil dengan yang menghukumkan tandanya tanda amal dan kelakuannya kelakuan amal. Dilebihkan, ditambahkan yang hasil dia dengan menghukumkan tandanya tanda amal dan kelakuannya kalau amal yang lain. Begini dia, satu-satu amal tu jadi berat amal tu. Mana apa berat? Akan dilebihkan. Dia buat amal, satu-satu amal dia dapat pahala. Tapi ada yang pahala yang dilebihkan. Yang dilebihkan pahala tu. Mana contoh di hadapan? Seperti membaikkan kepada seorang ahli khair. Dia membaikkan daripada seorang ahli khair. Dia membuat perkara baik. Dia buat baik, boleh pahala dah. Tapi zayanah ni dia buat kebaikan kepada ahli khair, ahli kebajikan. Dia buat kebaikan kepada ahli kebajikan. Buat kebaikan memang boleh pahala. Tapi buat kebaikan kepada ahli kebajikan, maka akan berat lagi amal dia tu. Tinggi lagi di sisi amal dia. Sebab apa? Sebab dia buat perkara baik kepada ahli kebajikan. Dia buat perkara baik pada orang biasa-biasa. Itu pahala amal dah. Tapi akan ditambah lagi. Kalau dia buat kebaikan kepada seseorang dari ahli khair, kemudian pada kedua ibu bapaknya, dia buat kebaikan pada ibu bapak, lebih lagi daripada dia buat kebaikan pada ahli khair. Orang apa ni? Hak berat amal dia tu. Amal dia buat kebaikan. Pahala amal tu besar dah. Dia buat kebaikan kepada orang yang buat kebajikan. Berat amal dia tu. Dia buat kebaikan pada mak ayah dia. Lagi berat amal dia tu. Ada ni. Ini panggil zayanah. Dia panggil rozanah, dia panggil. Dalam amal tu. Ginilah contoh ni contoh. Dia ni bab kewajipan tadi bayar zakat. Dia bayar zakat kepada keluarga dia. Tu lagi besar.
Pada ni itu lagi besar. Dia berzakat kepada jiran tetangga dia, berzakat tu besar dah. Tapi berzakat pada keluarga dia sendiri, kepada jiran tetangga dia sendiri, tu lagi besar, lagi berat pahala amal. Tapi kita tak boleh lah kita ni letak jabat. Letak jabat dibagi hak dia nak bagi ada ni. Maknanya dalam satu-satu amal kita ni pahala dah. Tapi kalau kita buat kebajikan, tadilah buat kebaikan pada orang yang ahli kebajikan, tertolong orang ahli kebajikan, berat pahala amal. Kemudian kepada dua ibu bapaknya, dia buat kebajikan pada ibu bapak, lagi berat pahala amal dia. Sebab apa? Kedua ibu bapak. Kalau kata buat kebaikan pada ahli kebajikan, berat besar pahala, berat pahala dia tu. Kalau buat kebajikan pada adik-beradik, besar juga tu. Tapi kalau buat kebajikan pada mak ayah, betul berat lagi tu. Buat kebajikan pada adik-beradik pun besar dah. Tapi kalau buat kebajikan pada ibu bapa, gitulah. Kemudian kepada satu nabi daripada anbiya. Ni hak paling besar sekali lah. Buat kebajikan kepada satu nabi daripada anbiya, daripada segala nabi-nabi. Maka sesuatu itu, sesuatu daripada amal. Maka sesuatu itu sesuatu daripada amal. Terkadang ada ia sesuatu daripada amal razanah, yakni tetap dan berat, dan tiada ada gandanya. Dan padahal tiada ada gandanya, ganda suatu amal. Jadi amal ni ada jenis ganda, berganda-ganda pahala, ganda 10, ganda 70. Ada yang amalan dia ni, suatu amal ni dia berat besar dah sikit amal tu. Dia tak ada gandaan mana, tak ada gandaan. Tapi tak ganda pun besar, berat, benda tetap berat amal tu. Maka sesuatu itu, kata Mazali, suatu dah amal. Terkadang ada ia suatu dah amal razanah, ini tetap dan berat amal tu sendiri. Dan ni padahal tiada ada gandanya, ganda amal. Maka inilah barang yang telah menyebut oleh aku akan dia, kata Imam Ghazali, menyatakan perkataan yang dahulu, menerangkan akan perkataan yang dahulu daripada 10 perkara yang mencederakan akan amal. Maka inilah barang yang telah menyebut oleh aku, kata akan dia Mazali, menyatakan perkataan yang dahulu pada mentahqiqkan, pada mengkejapkan, pada ma'ani ini, pada makna 10 perkara yang mencederakan akal amal yang dahulu. 10 perkara yang mencederakan akal amal dahulu kan, dengan riak, dengan ujub, dengan apa lagi hak dahulunya, dengan mannun, dengan azab, dengan nadamah, dengan hasrah dahulu. Maka faham olehmu yang demikian. Wabillahi taufiq. Jadi hak persoalan bab mencederakan amal ni, dia bab amal, terkadang amal tu dia ada gandaan dia, terkadang amal tu dia tak ada gandaan ni. Hak amal yang berat, yang tetap tinggi di sisi Allah, tak ada gandaan. Ada gitu nak ceritanya. Jadi hak berkaitan dengan 10 perkara yang mencederakan amal ni, mencederakan pahala amal tu sendiri, ataupun pahala amal dapat tapi tak dapat gandaan amal. Ni
Adapun pahala-pahala ni hak manfaat yang akan dibalas kita dengan amal kebajikan kita, ataupun akan dibalas dengan sebab amal kebajikan kita. Hak pahala-pahala ni terkadang dengan amal perbuatan kita sendiri, terkadang dengan sebab amal. Dengan sebab amal tadi contohnya, dengan sebab disedekah, jadi berpanjanganlah kebajikan yang terasa di sedekah dia. Mana amal dia? Daripada mengajar. Dengan sebab mengajar berpanjangan pahala kebajikan yang mana akan dapat manfaat pada hari akhirat. Dengan sebab di ibu bapa melahirkan anak yang soleh, dengan sebab itulah dia akan dapat sawab pahala yang mana manfaat yang akan dapat balasan pada hari akhir tu akan balas. Dia tak ada wa'amal ni. Dah mati dah kan. Yang wa'amalnya anak-anak dia wa'amal, cucu dia wa'amal. Tapi sebab dia lah. Dia pun dapat sawab, dapat pahala. Pahala ni apa? Manfaat yang akan dibalas pada hari akhirat dengan sebab amal dia. Dengan amal dia sendiri ataupun dengan sebab amal dia. Itu sawab, itu pahala. Jadi kalau bicara bab qawadih yang mencederakan amal, sama ada mencedera, membatalkan pala amal, ataupun mencedera, membatalkan gandaan amal. Faslun, ini satu fasal. Maka lazim olehmu dengan memutuskan aqabah ini, aqabatul qawadih, yang ditakut, yang mempunyai tempat keputusan dan tempat kebinasaan yang sehingga pelihara. Hak ni nak kena jaga molek pula ni. Hak aqabah yang keenam, aqabatul qawadih, yang mencederakan amal dengan riak dan juga dengan ujub. Wallahu a'lam.